falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin mansarrahu ayyabsuta lahu fi rizqih, barang siapa yang ingin Allah beri kelapangan rezeki kepadanya, aw yansa'alahu fi asari, ataupun Allah beri umur panjang kepadanya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Tuan-tuan hadirin rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dan telah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita salat maghrib ini berjamaah, dan juga telah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita duduk dalam halaqah al-ilm, halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ketenangan, dapat memberikan sakinah dalam halaqah ilmu ini. Tuan-tuan berahmat Allah sekalian, tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, tidak ada tempat yang paling disukai di muka bumi ini kecuali tempat di mana hadis-hadis Rasulullah dan zikir-zikir itu disebutkan. Sentiasa kita ulang perkara ini kerana untuk membetulkan niat kita, untuk membetulkan qasad kita, kenapa kita berada dalam majlis ini. Majlis yang mana para malaikat mencari-cari, majlis yang mana para malaikat menyeru kawan-kawannya untuk berada dalam majlis ini. Dikatakan ini adalah majlis sakinah, majlis ketenangan. Tidak ada ketenangan dan tak perlu kita mencari ketenangan di luar. Kita ada ketenangan apabila di mana tempat-tempat ayat Al-Quran disebutkan, yang mana tempat-tempat hadis Rasulullah dibacakan, tempat-tempat nasihat itu diberikan. Tidak kiralah apa yang kita dapat ketenangan itu, tapi yang jelas kita rasai bahawa ketenangan kita akan dapat. Ada setengah orang duit banyak, kereta ada, harta banyak, pelbagai kesenangan Allah beri, tetapi tidak Allah berikan sakinah dalam kehidupannya, tidak Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya. Pergi ke pejabat susah, resah dan gelisah, balik ke rumah bergaduh dengan isteri dan anak-anak, tidak ada tempat untuk dia tenang dalam kehidupan dia, walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan pelbagai nikmat, pelbagai macam kesenangan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan dan kesenangan ini kepada kita. Kita lihat dalam majlis ini, orang yang tak boleh tidur di luar, dalam majlis ini ada ketenangan, boleh tidur, tak apa. Sebab dalam satu hadis yang panjang mafhumnya dikatakan bahawa malaikat mencari majlis ini. Apabila malaikat dapat majlis ini, malaikat menyuruh kawan-kawan malaikat yang lain untuk datang susun hingga ke arsy Allah. Kemudian nak diceritakan bahawa Allah tanya kepada para malaikat, "Hai malaikat, apa yang hamba aku buat?" Mereka berzikir, mereka mengingat hadis-hadis Rasulullah, mengingat kamu wahai Allah. Maka ampunkan mereka semua. Malaikat kata, "Wahai Allah, ada seorang yang datang. Dia bukan niat nak datang untuk mendengar majlis ini. Dia sahaja datang. Tiba-tiba dia duduk rehat. Tak kiralah Allah kata ke masalah, kamu ampunkan dia semua. Tetapi kalau kita datang dengan niat dan kita tidur dalam majlis ini, tak apa. Tidur tak apa. Sebab nampak real ketenangan itu ada. Walaupun kita tak dapat apa, tapi kita dapat ketenangan. Jadi kita boleh kempen dengan kawan-kawan kita yang tak boleh tidur, yang di luar tak boleh tidur, datanglah ke majlis ilmu untuk apa? Nak dapat sakinah, ketenangan, boleh tidur. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita kembali kepada hadis yang sebutkan tadi bahawa man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqih aw yansa'alahu fi athari falyasil rahimah. Dua perkara Allah Subhanahu wa taala nak berikan satu benda.
barang siapa yang nakkan man sarrahu ay yabsuta lahu fi rizqi, Allah bukakan pintu rezeki. Siapa yang tak nak Allah buka pintu rezeki? Semua nak. Gantung macam-macam, namanya taqillah. Ya ghani turun duit satu goni, tak juga turun duit. Semua nak kerja siang malam. Orang kerja 8 jam, kerja sampai 16 jam, 24 jam pun ada, nak duit. Au yang sa'alahu fi asari, ataupun nak tak aku berikan umur yang panjang. Semua orang nak umur panjang. Perubatan sekarang ini untuk apa? Untuk umur panjang. Pelbagai produk di pasaran, dari produk di hospital, di farmasi sampai MLM, pelbagai MLM. Belilah ini jadi ini, belilah ini jadi ini, minum air ini jadi ini, pelbagai produk. Tapi Allah sebut, barang siapa yang nak ayat sutalahu fi rizqi, nak rezekinya banyak ataupun nak umurnya panjang, simple saja Allah kata, Rasulullah kata, fal yasil rahimah, maka hendaklah menghubungkan tali silaturahim. Itu jawapan dia. Tak perlu jumpa bermuak siang. Nak tikam nombor ekor, pergi jumpa bermuak siang. Kalau bermuak siang itu handal, dia dah tikam dia dulu dah, tak bagi kat kita. 3 nombor ke, 4 nombor ke, nombor yang banyak lagi suka dia kena. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, ini perlu kita semak dalam diri kita sebab hadis Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan tarafnya taraf muttafaqun alaih. Hadis yang paling tinggi darajatnya adalah hadis sahih. Hadis sahih yang paling tinggi darajatnya adalah hadis yang diriwayatkan disepakati periwayatannya oleh Bukhari dan Muslim. Lepas ini kita boleh buat 2 perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita kembali kepada pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tentang bab sunat menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Itu surat 72 siapa yang ada buku. Jadi disyorkan semua ada buku. Semua ada buku. InsyaAllah siapa yang berminat, kita baca fiqh sunnah jilid yang keempat. Jilid yang keempat. Sunat, ini kita ulang sedikit. Sunat menyediakan makanan bagi keluarga yang meninggal. Hadis diterima daripada Abdullah bin Ja'far bahawa Rasulullah SAW bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan hadis ini mereka ada hadis hasan sahih. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far kerana mereka sedang ditimpa musibah yang menyibukkan mereka, merepotkan mereka, menyibukkan mereka. Kena tulis balik lagi. Tapi tuan-tuan baca merepotkan. Ini nak repotkan siapa pula menyibukkan mereka. Tak sempat nak masak, tak sempat nak pergi beli, tak sempat nak memikir tentang makanan. Maka hendaklah kita yang tidak kena mengena dengan keluarga si mati itu menyediakan makanan. Itu yang asalnya, bukan sebaliknya. Perbuatan ini disunatkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita beri makanan, sunat. Sunat dapat pahala kerana ia merupakan kewajipan dan pendekatan diri kepada keluarga mayat dan tetangga. Tetangga jiran maksudnya. Imam Syafi'i berkata sebaiknya dibuat makanan kepada keluarga si mayat itu cukup untuk mengenyangkan mereka selama 1 hari dan 1 malam. Kalau lebih tak apalah. Kerana itu adalah sunat dan merupakan perbuatan orang-orang berbudi. Ini perlu. Sebetulnya kita kena ada satu squad. Kalau sekarang kita ada squad meninggal, ada kita sebut apa?
yang menguruskan keranda, yang menguruskan liang, semua ada. Tak pening-pening nak fikir. Juga khairat, lebih kurang khairat lah. Di kampung tu ada khairat dan sebagainya. Dalam khairat itu sepatutnya kena ambil juga memberi makanan. Walaupun dia boleh sedia sendiri keluarga, tapi kena ambil sebab dia menjadi sunat. Apabila dia menjadi sunat, itu sepatutnya didahulukan. Tak apa, jangan beli, kami akan beli, sedia semua. Selama sehari ini kami akan sedia semua. Kita nak beli ke, kita nak masak ke di rumah kita atau jiran kita dan sebagainya, itu disunatkan. Dan ini apabila kita buat untuk menghilangkan tradisi si mati memberi makanan kepada yang datang, maka kalau kita boleh buat tradisi memberi makanan kepada si mati dan tradisi ini diikut. Kita ingat satu hadis, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu sunat, satu perbuatan yang sunat yang baru, dia dapat pahala. Dan dia dapat pahala kepada orang yang mengikut dia buat tersebut. Benda ini perlu untuk mengubah corak kehidupan masyarakat yang mana seolah-olah orang si mati itu perlu menyediakan makanan. Tak kira lah hari pertama tahlil makanan. Kita nampak begitu. Tak sah, seolah-olah tak sah mati itu kalau tak sedia makanan. Seolah-olah, walaupun dia tak kata ataupun kita tak kata, seolah-olah seolah-olah kena buat. Tetapi bahkan sebaliknya, para ulama memandang utama mendesak mereka makan. Ini kalau tak makanlah, kesedihan melampau, tak lalu nak makan, kena desak. Kita kena desak makan. Sekira-kira dia makan untuk supaya dia tidak mati. Para imam memandang makruh hukumnya jika keluarga mayat menyediakan makanan buat orang-orang yang datang berkumpul. Ini pendapat mengatakan makruh. Setengah pendapat mengatakan makruh. Makruh itu maksudnya buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Selalu saya sebut dalam kaedah fiqh disebut al-israru bil makruhat haram. Sentiasa buat benda-benda makruh jadi haram. Petang tadi kita pembahasan hadis sahih. Dalam syarat, salah satu syarat hadis sahih adalah adil. Pembawa hadis itu mesti adil. Adil yang bagaimana? Yang mana adil? Orang itu dikira adil apabila dia tidak melakukan perkara-perkara dosa besar. Kemudian dia dikira adil apabila orang tersebut tidak mengulangi dosa-dosa kecil. Bukan tidak buat, kadang terbuat, kadang terlupa. Tidak mengulangi. Ini hari ini buat, minggu depan ulang lagi, bulan depan seminggu 2-3 kali buat. Bermakna benda itu jadi haram. Al-israr bil makruhat. Kemudian dia juga dikira seorang itu tidak adil. Tidak adil dalam untuk menerima pelbagai saksi. Makruh. Ini setengah ulama mengatakan makruh. Kerana hal itu akan menambah kemalangan mereka. Dah susah kematian, kita tambah lagi dengan kesusahan menyediakan makanan. Boleh mereka buat catering. Kita rasa boleh lah, dia kaya. Call saja orang akan hantar. Tak kisah bagi orang kaya. Tetapi apabila dia menjadi budaya dalam masyarakat, semua orang sedia, tiba-tiba orang miskin meninggal, tak sedia, akan jadi permasalahan dalam masyarakat. Ini kedekut baik, dari hidung masin dan sebagainya. Padahal seseorang itu mungkin ada duit, tapi sahaja tak sedia kerana ingin mengubah persepsi masyarakat. Ada seorang mudir, saya di Terengganu dulu, mudir Mahat Hafiz. Di Terengganu ni, apabila orang meninggal, tempat-tempat tahfiz, orang-orang
yang ada pendidikan agama, dia akan panggil untuk salat jenazah. Dan duit yang diberikan itu sangat-sangat melampau, banyak. Orang biasa boleh bagi RM10 untuk orang sembahyang mayat. Orang biasa, maksudnya bukan orang kaya. Orang kaya RM20-30. Jadi kami masa pelajar, kami seronok. Ada kereta datang banyak, ini mesti tak panggil sembahyang mayat ni. Terbayanglah RM10. Terbayanglah RM10. Bagi duit, kunci pintu semua, tinggal satu pintu. Saya ada beberapa kali marah orang tua ni, dimarah. Kenapa tak ambil? Tak mau ambil. Sampai tarik tangan, ambil juga. Jadi seorang mudir ini, dia kata kalau dia meninggal, jangan bagi duit. Dia seorang yang kaya, ada 3 minyak. Caltex ada 3. Memang orang kaya. Apabila dia meninggal, disemayangkan di madrasah, dan orang kampung semua datang. Tunggu apa lagi? Toki minyak, 20 lepas dah, untuk minum pagi. Semua orang kampung pergi, ramai. Lepas semayang semua dekat tunggu. Awak tak ulung lagi ni. Tunggu tak ada. Lepas semayang semua balik. Lepas tu semua bunyi. Orang kampung ni bunyi. Sebab apa bunyi? Dah terbiasa bagi. Jadi apabila orang meninggal bagi, selalu bagi ni. Kalau orang miskin dah set dah RM10. Orang kaya sedikit RM15. Dah set dah. Tiba-tiba tak bagi. Ini kalau kita ubah. Tapi alhamdulillah sekarang ni ada perubahan. Di sini tidak begitu ketara. Kalau sebelum ni bagilah RM1, RM2 kan, RM3. Tapi sekarang ada masjid-masjid yang tak bagi dah. Ini juga kita perlu ubah. Bila orang meninggal ni, kena sedia kepada semati tersebut, supaya kita boleh mengubah pemikiran masyarakat bahawa yang kena bagi adalah kita. Hadis Rasulullah SAW menyebut berkumpul pada keluarga mayat dan menyediakan makanan setelah pemakamannya, kami anggap sebagai meratapinya. Ratap tak boleh, ratap, nangis tak boleh. Tetapi dianggap sebagai meratapi jika kita berkumpul selepas pemakaman. Kita duduk makan, sama ada di kubur ataupun di rumah, sama meratapi. Kita telah bahas bulan lalu, meratapi bagaimana? Mayat ni kalau keluarga meratapi cukup tak selesa. Walaupun kita rasa dia tak tahu, tapi dia cukup tak selesa. Dia rasa apalah keluarga ni meratapi aku. Tetapi nangis ke nangis, aku tetap meninggal. Tak payah. Kalau kita ratapi dia seolah-olah dia tersiksa. Dalam hadis menyatakan, siapa yang menangis, keluarga semati dan keluarga yang menangis, mayat itu disiksa. Ulama telah membahas bukan mayat itu disiksa, tetapi mayat itu tersiksa. Sebab wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak boleh membebani dosa orang lain atau pahala orang lain. Kalau dia buat baik-baiklah, tak bersangkut paut dengan yang hidup. Tetapi si mayat itu, yang mati itu akan terasa tersiksa jika keluarga meratapinya. Walaupun tak nangis, ini lepas pemakaman, lepas kebumikan, kumpul di rumah, minum, makan, tergelak-gelak semua dan sebagainya. Ini sangat-sangat tidak baik dan seolah-olah dianggap sebagai meratapi. Dan sebahagian ulama menganggap haram. Mana ada dua pendapat di sini. Makanan yang disediakan oleh si mayat ataupun keluarga si mayat semati adalah makruh, dan ada setengah pendapat mengatakan haram. Berkata Ibnu Qudamah, jika hal itu diperlukan maka tak ada salahnya. Diperlukan, tidak ada salahnya. Sebagai contoh, keluarga adik-beradik datang daripada jauh. Dia datang kepada kita, dia sebagai tetamu. Keluarga semati tersebut menyediakan makanan kepada dia. Itu keperluan, tidak mengapa.
tidak boleh menyediakan makanan kepada orang kampung yang datang. Tetapi keluarga yang terdekat yang datang dan bermalam di situ, kita sediakan makanan, tidak mengapa. Bermakna tidak menjadi kesalahan. Sebab dikata jika perlu. Okey, kita teruskan. Nanti saya akan bacakan tentang pendapat-pendapat ulama, pendapat imam-imam tentang hal-hal yang berkaitan. Pembahasan tentang jenazah, apa yang perlu dibuat oleh orang yang hadir. Bagaimana kita janjikan sebelum ini, kita akan buka sedikit kita punya halaqah ilmu ini dengan melihat pelbagai pendapat. Kita mengamalkan pendapat Syafi'i, dan semestinya kita kena tahu pendapat Syafi'i, dan kita membuka sedikit minda kita untuk mengetahui pendapat-pendapat yang lain. Pada masa saya pergi haji tahun 2000, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu ada sembahyang mayat. Kalau siapa pergi ini memang tiap-tiap waktu. Apabila sembahyang mayat, biasanya kita pertama, kedua ada bacaan, ketiga ada bacaan, keempat ada bacaan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu sampai wal ikhwan. Bila sembahyang sana, lepas takbir yang keempat ni, Allahu Akbar, tunggu dalam beberapa saat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesudah, sampai kesudah tak dapat jawapan. Awak dia laju sangat baca ni. Aku baru baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, dah salam dah. Tak dapat jawapan. Apabila kita baca, rupa-rupanya dalam mazhab Hambali bahawa takbir keempat itu, selepas takbir keempat itu tak baca apa. Mazhab-mazhab yang lain, yang ketiga, semua baca. Mazhab Syafi'i, mazhab mereka Hambali tak baca. Takbir keempat ini selepas takbir, tunggu seketika dan salam. Nampak? Perlu benda itu. Perlu kita tahu pelbagai pendapat-pendapat tersebut. Dalam hadis mengatakan naqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu laysa muslimun yaqulu 'inda al-maut illa anjathu minan nar. Ini kita telah bahas ni. Pembahasan tentang mabahas ghusl mayyit dan hukum dia, mandikannya. Mandi mayat ini fardu kifayah. Kepada siapa? Kepada yang hidup. Fardu kifayah dan yang hidup. Jika setengah yang buat, yang lain jatuh fardu itu. Ini ittifaq Imam Maliki, kecuali Imam Maliki. Imam Maliki kata kaifiyah al-ghusl bittifaq illa 'inda al-Malikiyah fa innahum qalu tikrar al-ghusl witran mandub. Kecuali Imam Maliki mengatakan bahawa memandikan, banyak-banyak memandikan ini dia jadi sunat, bukan sunat mandub. Syarat-syaratnya kita lihat sepintas lalu tentang mazhab. Ini jarang-jarang berlaku, dan apabila berlaku kita kalut. Syarat memandikan mayat disyaratkan li fariidah ghusl mayit syurut. Yang pertama ayakuna musliman, muslim, baru kita boleh mandikan dia. Imam Syafi'i kata orang bukan muslim juga boleh mandikan. Imam lain kata tak payah, makan haram. Fala yaftarid taghsil al-kafir, tidak boleh memandikan orang kafir, bal yahrum, dia diharamkan. Imam tiga ni mengharamkan. Imam Syafi'i kata
dia tidak haram. Kerana memandikan itu bukan litta'abbud, bukan untuk mengabdikan diri, tetapi untuk linnazafah, untuk kebersihan. Nampak? Rahmatnya Islam itu. Pelbagai pendapat. Kita boleh ambil. Kalau dulu orang pun bahas ini, itu dan ini, ternyata apabila kita balik, apabila kita kaji, apabila dunia ni makin pelbagai masalah dan perlu penyelesaian yang pelbagai, maka pendapat itu yang pelbagai adalah baik. Sekarang ini bab zakat adalah sedikit diambil pendapat Syafi'i. Sebab pendapat Syafi'i mengatakan barang siapa yang makanan asasinya beras, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah adalah beras. Tak boleh benda lain. Mazhab lain mengatakan boleh ditukarkan seharga beras. Dan banyak benda-benda yang baru yang perlu dikeluarkan dari pelbagai pendapat. Tidak haram, seperti yang kata. Yang kedua, ayyakuna alla yakuna saqtan, bukan yang gugur. Ini permasalahan dia. Yang gugur ni kalau umur berapa itu kena tahu. Nak mandikan saja ke, nak solatkan saja ke, kita tengok. Fa innahu la yaftarid ghaslu, tak payah kita memandikan yang gugur itu. Ala tafsil fi mazahib. Kita tengok mazhab. Syafi'i kata yang gugur itu sebelum tempoh sempurnanya tempoh hamil itu, iaitu sittah ashhur, 6 bulan dan lebih sedikit. Tak payah. Imma ay ya'lam hayatahu fayakuna kal kabir fil iftirad ghaslihi. Kalau dia tahu, imma ay ya'lam, keadaan hidupnya, maksudnya dia hidup lagi, hidup dalam perut, seperti orang besar juga, maka dia boleh dimandikan. Wa amma alla ya'lam hayatahu, kalau dia tidak ketahui hidup dia, maksudnya dalam perut dia tak hidup ataupun kehidupan dia daripada sebelum ditiupkan roh lagi. Wa fi hadzal halah imma ay yakuna qad zahara khalqahu fayajib ghaslahu aidan. Kalau telah jelas bentuk dia, seperti ini, telah jelas bentuk dia, maka wajib basuh, wajib mandikan, tidak salatkan. Kalau tengok baby itu ataupun bayi yang gugur itu, cukup sifat tengok tangan ada dah, tubuh dah, tangan, kepala, walaupun mata tak berapa jelas, kaki dah ada sifat dah, maka wajib kita mandikan dia tanpa kita salatkan. Wa imma alla yazhar khalqahu fala yaftarid ghaslu. Kalau tak nampak bentuk lagi, seketul je macam tu, tak berbentuk lagi, maka tak payahlah. Mazhab-mazhab lain mengatakan dengan pelbagai pendapat. Hal yuwadda al-mayyit, ini saya ambil sampel kau, adakah perlu mengambil wuduk kepada mayat? Perlu tak? Disunatkan mengambil wuduk kepada semayat oleh orang yang hidup, iaitu inda ghasli min al-janabah illa al-madmadah. Wuduk kecuali tak ada lah kumur-kumur. Kumur-kumur macam mana? Bukan dia boleh kumur-kumur sendiri kan? Wa hadha muttafaq alaihi bainal Hanafiyah wal Hanabilah. Ini muttafaqlah, mereka setuju. Adapun Maliki dan Syafi'i, mereka kata yatawadda bimadmadah wal istinshaq. Kena juga bagi dia kumur-kumur. Bagi dia kumur-kumur. Macam mana nak bagi dia kumur-kumur? Bersihkan gigi dia sikit-sikit dia lah, janganlah tarik lagu dia, tak payah kan. Bagi bersih-bersih sedikit. Perlu. Imam Syafi'i kata perlu. Dan yang tepi-tepi perlu, kalau kita boleh buka sedikit-sedikit.
Mustahab, dia perlu. Dan tak perlu kita nak kumuh-kumuh macam bagi kumuh-kumuh orang yang ambil wuduk yang hidup. Tak perlu begitu. Kumuh-kumuh dalam keadaan yang boleh.